Didik TV KPM. Baiklah, kita kembali lagi dalam Didik TV, murid masuk ke kelas. Itu tagline yang menarik sekali. Okey, baik. Bagaimana kawan-kawan ataupun murid-murid kita pada hari ini? Semua okey ke? Angkat tangan. Kalau rasa okey, angkat tangan. You dah semangat sekali kan? Suhana, Liana, Airil dan juga Atika. Semoga anda akan menjadi pelajar yang hebat dan juga cemerlang dalam kesusasteraan Melayu. Okey, baik. Cikgu, nampaknya kita nak mempelajari satu sajak yang sangat menarik. Apakah antara yang nak kita belajar? Okey, baik. Hari ini Tabah, kita akan mengkaji tentang sebuah sajak, iaitu sajak pada glaukoma keahmar. Tapi hari ini kita akan fokus kepada 3 bahagian, iaitu memahami maksud rangkap, memahami maksud sajak, kemudian kita akan menganalisis sajak dan juga mengkritik karya sajak ini. Okey, baik, menarik. Saya pun tak sabar ni. Saya pun dah siap ni, pen dan kertas. Kalau dah bersedia, silakan cikgu. Baik, murid-murid semua, cikgu harap semua sudah bersedia. Mari kita belajar tentang sajak pada glaukoma keahmar. Tapi sebelum itu, hari ini kita akan memahami dahulu maksud sajak sebelum kita pergi kepada bahagian elemen sastra yang lain. Jadi inilah murid-murid semua adalah teks sajak pada glaukoma keahmar. Murid-murid di rumah boleh buka buku teks antologi Kubentang Sehelai Peta pada halaman 32 dan 33. Jadi sebelum itu Tabah dan murid-murid cikgu semua, kita perlu tahu apakah maksud sajak pada glaukoma keahmar ini. Sajak pada glaukoma ini merupakan satu penyakit selaput mata. Lama-lama, kelamaan matanya akan menjadi buta kekal. Dan ahmar pula sinonim, ya Tabah, kita dengar dengan stroke ataupun angin ahmar. Jadi sajak ini dia nak berceritakan tentang seseorang yang menghidap penyakit glaukoma kemudian terkena penyakit ahmar. Siapa yang terlibat, siapa yang menghidap penyakit ini? Kita akan baca dan kita akan faham rangkap demi rangkap. Jadi suka untuk saya Tabah mempersilakan seorang murid saya untuk mendeklamasikan sajak pada glaukoma keahmar ini dengan 1 hingga 2 rangkap. Dipersilakan saudara Muhammad Airil untuk mendeklamasikan sajak. Baik cikgu, jadi terimalah sajak pada glaukoma keahmar. Dari ruang cahaya, kini ke sudut suram, rumah kehidupan, berteman suara, dan sesekali sunyi mendampingi, mengangkut bagi usia. Bagai bayu siang bertiup bebas, kemudian terkurung menjadi udara pengap, dinding kehidupan diikat ruang ketika mengatur gerak ke pintu pencipta. Baik, terima kasih kepada Airil kerana sudi mendeklamasikan sajak kepada kita pada hari ini. Kita berikan tepukan sedikit kepada Airil. Baik, ini adalah rangkap 1 dan rangkap 2 dalam petikan teks sajak pada glaukoma keahmar. Jadi kita teruskan, apabila kita dah lihat teks penuh, kita kena faham maksud rangkap setiap baris. Jadi kita lihat maksud rangkap yang pertama. Rangkap pertama dia berbunyi, dari ruang cahaya kini ke sudut suram, rumah kehidupan berteman suara, dan sesekali sunyi mendampingi, mengangkut baki usia. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, kepada murid-murid? Jadi kita lihat di sini. Pengarang menggambarkan suasana yang dirasai ataupun kesan emosi yang melibatkan perubahan fungsi dan kemerosotan deria penglihatan seseorang yang turut melibatkan perubahan masa. Jadi murid-murid kena lihat baik sajak ini. Murid-murid lihat, dari ruang cahaya kini ke sudut suram. Ini menggambarkan perubahan. Ada perubahan suasana.
Rumah kehidupan bertemankan suara dan sesekali sunyi mendampingi, nak menunjukkan bahawa ada berlaku sesuatu kepada pesakit inilah yang disebabkan oleh perubahan masa kerana mengangkut baki usia. Jadi orang yang menghidap penyakit ini mungkin dia sedang mengalami peningkatan usia. Itu masuk dalam rangkap pertama. Jadi kita dah faham, pengarang nak kata dalam rangkap pertama ini ada perubahan emosi kerana peningkatan usianya. Jadi kita lihat dalam rangkap kedua, apa lagi yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembaca. Jadi rangkap kedua, bagai bayu siang bertiup bebas, kemudian terkurung menjadi udara penggap. Dinding kehidupan diikat ruang ketika mengatur gerak ke pintu pencipta. Jadi dalam bait rangkap kedua ini, kita boleh faham apa yang ingin dikatakan oleh pengarang. Jadi pengarang menggambarkan emosi seseorang yang tertekan kerana kehidupannya tidak lagi berfungsi ataupun terbatas pergerakannya dalam menjalani rutin harian. Ini yang kita nak tengok disebabkan apa? Kemerosotan fungsi deria penglihatan. Inilah yang kita katakan tadi, sajak pada glaukoma. Glaukoma itu adalah masalah penglihatan. Sedangkan usianya semakin mendekati kematian. Jadi macam mana murid-murid nak mengenal pasti bait rangkap? Kita lihat kepada rangkapnya. Bagai bayu siang bertiup bebas kemudian terkurung. Di sini dah menunjukkan bahawa dah ada pergerakannya yang terbatas kerana masalah glaukoma. Udara pengap, dinding kehidupan diikat ruang ketika mengatur ke pintu pencipta. Nak menunjukkan bahawa kemerosotan fungsi dari penglihatan ini semakin bertambah kerana faktor usia yang semakin lama mendekati kematian. Dalam rangkap kedua dia dah cerita dah sedikit jalan penceritaannya. Jadi kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Apa lagi luahan pengarang untuk kita faham? Sesudah glaukoma pada usia 80, kamu diterpa ahmar pula. Ia mengunci bahasa kaki dan mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Jadi dah nampak dah jalan cerita dalam rangkap ketiga. Tadi rangkap kedua dia kata dia dah terkekang, pergerakannya dah terbatas. Dalam rangkap ketiga sudah masuk bahawa dia ini sudah menghidap penyakit ahmar. Malang, apa maksud dalam rangkap ketiga? Malang menimpa bonda pengarang kerana tiba-tiba diserang penyakit angin ahmar. Selama ini dia masih dapat melaksanakan rutin ibadah solat walaupun dalam keadaan terbatas. Waktu ibu ini ada penyakit glaukoma, masih lagi boleh menunaikan wuduk, menunaikan solat rutin hariannya boleh dijalankan walaupun terbatas. Tetapi apabila diserang penyakit ahmar, telah melumpuhkan segala pergerakannya. Jadi tabah kita tahu kan bila penyakit ahmar ni memang seluruh badan kita tidak boleh berfungsi. Jadi lihat pada bait yang pengarang ingin katakan. Pada usia sesudah glaukoma, usia 80. Kamu diterpa ahmar pula. Inilah yang dikatakan. Dia dah menghidap glaukoma, kemudian dia pula dikena angin ahmar. Mengunci bahasa kaki, mengekang bahasa tangan. Itu menunjukkan bahawa seluruh anggota badannya lumpuh, tidak boleh bergerak dah melakukan rutin harian yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Itu dalam rangkap ketiga. Dia dah cerita rupanya individu yang kita dengar, kita baca daripada rangkap pertama, rangkap kedua, rupanya dia ibu pengarang ini yang menghidap penyakit glaukoma kemudian ke ahmar. Kemudian dalam rangkap keempat, apa lagi yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembaca? Pun glaukoma itu telah hampir 3 dekad. Membawa pergi indera kau miliki. Dan memungkinkah deru ahmar ini bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki. Jadi dalam rangkap keempat, sekali lalu kita baca, kita boleh dapat rasai kerisauan kepada pengarang. Adakah ibunya ini akan pergi dijemput kerana penyakit ahmar ini? Jadi kita lihat apa maksud rangkap keempat.
Pengarang menyatakan ibunya telah menanggung penyakit glaukoma yang telah menghilangkan deria penglihatan ibunya selama 30 tahun. Jadi kalau murid-murid nampak, dekat sini dia ada nyatakan telah hampir 3 dekad. Jadi kita boleh tafsirkan daripada baik kepada maksud. Namun demikian, kerisauannya jika ada serangan angin ahmar ini nantinya akan meragut pula keseluruhan hayat ibunya yang tiada galang ganti. Dan lihat daripada sini, baik dia. Memungkinkah deru ahmar ini bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki? Sebab itu murid-murid senang untuk kita memahami maksud rangkap sajak moden ini. Sebab dia sajak ini dia mudah difaham dan menunjukkan bahawa adakah dengan serangan penyakit ahmar ini akan meragut hayat ibunya yang tiada galang ganti. Ialah hanya satu ibu saja bagi setiap anak-anak di dunia ini. Jadi dia risau, adakah penyakit ahmar ini akan meragut nyawa ibunya. Baik, kita tengok rangkap yang terakhir. Apakah maksud ibu pada glaukoma ke ahmar teruji lagi reda dan sabar. Betapa bagi kesempatan ini biar ku sisip bunga bakti keseritaman budimu yang tak tertahan olehku. Apa pengarang ini ingin sampaikan pada kita pada akhir rangkap sajak ini? Pengarang berdoa agar ibunya terus reda dan sabar menghadapi penyakit kerana dia tidak mahu kehilangan ibunya. Jadi dia mahu memotivasikan ibunya supaya bertahan dan kuat menghadapi dugaan. Pengarang tidak berasa terbeban menjaga ibunya, sebaliknya ingin terus diberi peluang berbakti dan membalas jasa ibunya yang tidak ternilai. Jadi kita lihat kepada bait ini. Pada glaukoma ke ahmar teruji lagi reda sabar, ada perkataan reda dan sabar dan tak tertanam olehku. Jadi dekat sinilah kita lihat maksud rangkap. Baik, jadi murid-murid sudah faham semua maksud. Mari kita uji murid-murid semua bagaimana untuk menghuraikan maksud rangkap ketiga. Ini maksud rangkap ketiga. Sesudah glaukoma pada usia 80, kamu terdapat ahmar pula, mengunci bahasa kaki, mengekang bahasa tangan yang selama ini boleh berwuduk dan bersolat. Jadi huraikan maksud rangkap 3. Murid-murid cikgu, ada tak yang sudi untuk menjawab soalan contoh ini? Dipersilakan. Saya cikgu. Silakan Ainur Afika. Maksud rangkap ketiga yang saya faham dalam sajak ini ialah selepas menghidap penyakit glaukoma, dia diserang penyakit ahmar pula. Dan penyakit ini menyebabkan dia tidak dapat mengambil wuduk dan mengerjakan solat. Okey, bagus. Terima kasih kepada Afikah kerana berani untuk mencuba. Mari kita lihat jawapan contoh. Jadi masuk rangkap ketiga, jawapan tadi, selepas menghidap penyakit glaukoma, ibu dia serang penyakit ahmar. Jadi Afikah tadi ada katakan. Bagus jawapan dia. Kemudian, dia masih lagi dapat melaksanakan rutin ibadah. Walaupun waktu glaukoma itu, dia boleh lagi melakukan rutin ibadahnya walaupun terhad, walaupun pergerakannya terbatas. Jadi ada juga jawapan yang dinyatakan oleh Afika. Bagus. Namun serangan penyakit ahmar ini telah melumpuhkan setiap pergerakan. Betul lah, apabila diserang penyakit ahmar, tidak ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh ibunya. Jadi tahniah kepada Ainur Afikah kerana berani untuk menjawab soalan ini. Jadi selesai untuk kita memahami maksud rangkap sajak pada glaukoma. Tabah. Okey, tahniah kawan-kawan semua. Hebat-hebat ni. Cikgu kan, Suhana, Aliana, Airil dan juga Afikah. Baik. Okey, memang penting cikgu kan untuk kita memahami sesuatu sajak ini kan. Betul. Kalaulah saya boleh tambah sedikitlah ataupun cuba jugalah nak jadi murid cikgu ni kan. Ianya mengisahkan tentang seorang ibu dan kita sebagai anak perlu menjaga seorang individu yang namanya ibu. Betul cikgu? Betul, Tabah. Ya? Jadi ibu ini dia tak ada galang ganti. Jadi dalam kisah sajak ini, anak ini mahu berbakti kepada ibunya. Walaupun ibunya dalam keadaan sakit, 10 tahun kena glaukoma, kemudian kena angin ahmar pula, dia ingin berbakti sampai akhir hayat ibunya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, kena jaga ibu kita dengan baik. Ya? Ibu, kaulah segalanya. Berehat sekejap, kembali lagi selepas ini.
Didik TV KPM